Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hazan nabiyil karim. Sayyidil mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقبلني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Tuan, Safiyah binti Huyai, dia isteri Nabi. Nama dia Safiyah binti Huyai bin Al-Akhta. Asal daripada Yahudi. Nabi SAW kahwin dengan Safiyah binti Huyai selepas selesai daripada perang Khaybar. Dia wafat tahun 50 Hijrah. Daripada Safiyah binti Huyai, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid. Hadis bila dia sebut kata Nabi itu beriktikaf, maksudnya bulan Ramadan, bulan puasa. Dia kata pada satu malam di bulan puasa itu Nabi SAW beriktikaf di masjid. Fa'ataituhu azuruhu laylan. Dan aku, kata Safiyah, aku pergi ziarah Nabi SAW dan waktu itu malam. Dia kata. Fahaddathtuh, aku sembang dengan Nabi. Tuan, Nabi SAW isteri ramai. Jadi masing-masing ambil turn, ambil giliran. Di kadang-kadang tak jumpa Nabi. Jadi ambil peluang Nabi SAW duduk i'tikaf, ada isteri-isteri yang pergi jumpa Nabi di masjid. Kata Safiyah binti Huyai, Nabi SAW duduk i'tikaf di masjid. Pada malam tu aku ambil peluang, aku pergi jumpa Nabi SAW di masjid.
Thumma qumtu fanqalabtu. Dah habis selesai sembang dengan Nabi, aku nak balik. Dia kata. Aku bangkit berdiri nak balik. Faqama ma'i liyaqlibani. Nabi SAW bila isteri dia Safiyah bangkit nak balik, Nabi bangkit. Irin isteri nak pergi hantar ke rumah. Tuan, dia ada banyak hadis yang menceritakan kepada kita tentang adab Nabi SAW. Nabi, dia tengah duduk, ramai-ramai ni anak dia mai, dia bangkit. Nabi SAW, dia bagi respect, walaupun pada anak. Patut anak respect dia, tapi dah, dia tunjuk dia respect anak, dia hormat anak. Dia tengah duduk dengan ramai-ramai, dengan isteri-isteri dia, dengan apa, Fatimah mai. Nabi bangkit. Dia pergi sambut anak dia. Dia pergi sambut Fatimah. Padahal Fatimah duduk ujung dapur rumah dia aja. Tapi dia ikram orang. Dia respect orang. Dia bangkit, dia sambut Fatimah. Dia pegang tangan Fatimah. Dia bawa Fatimah mai. Sampai ke tempat duduk. Dia suruh Fatimah duduk, baru dia duduk. Nabi SAW manusia macam tu. Adab dia, akhlak dia cukup tinggi. Malam ni kita jumpa hadis isteri dia Safiyah binti Huyai. Pergi jumpa dia di masjid waktu Nabi SAW tengah i'tikaf. Lepas duduk-duduk, sembang-sembang dengan Nabi, dia bangkit nak balik, Nabi bangkit. Nabi irin dia, Nabi pergi hantar dia di rumah. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Dia kata Safiyah ni duduk di rumah Usamah bin Zaid. Siapa tuan-tuan Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid anak angkat Nabi. Dan bapa dia Zaid bin Harithah juga anak angkat Nabi. Mula-mula Nabi ambil bapa ni, Zaid ni, jadi anak angkat. Bila Zaid dapat anak, Nabi ambil anak Zaid pula, jadikan anak angkat juga. Jadi dua-dua, bapa dengan anak, dua-dua anak angkat Nabi SAW. Hari ni kita boleh pergi di Jordan. Tuan-tuan pergi Jordan, makam Usamah bin Zaid ada di sana. Dalam setengah hadis dia sebut, bila dia sebut Usamah bin Zaid, dia sebut hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup sayang. Banyak hadis menceritakan tentang sayang Nabi kepada Zaid, dan banyak hadis menceritakan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah. Nabi letakkan isteri dia Safiyah binti Huyai ini duduk di rumah Usamah bin Zaid. Dalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam duk irin isteri dia Safiyah binti Huyai nak balik ke rumah ni. Famarra rajulani minal ansar. Selisih dengan dua orang sahabat Nabi, sahabat Ansar, selisih. Waktu malam, dalam gelap. Nabi nampak kelibat bayang dua orang sahabat Ansar ni, dan dua orang sahabat Ansar ni pun nampak kelibat bayang Nabi dengan Safiyah. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Bila dua orang sahabat ni nampak kelibat Nabi dengan satu perempuan, dia pun percepat jalan mereka. Daripada duduk jalan elok-elok tu, nampak bayang Nabi duduk berjalan dengan satu perempuan, dia pun asra', dia pun percepat jalan mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Bila Nabi tengok reaksi depa ni dua orang macam tu, duduk jalan slow-slow, tiba-tiba jalan laju, Nabi kata ala rislikuma. Nabi kata relax. Nabi kata dekat dua orang ni, relax. Nabi kata jangan buat lagu tu. Innaha Safiyah bintu Huyai. Nabi kata kerana hak duk jalan dengan aku ni, bukan, ini isteri aku, Safiyah binti Huyai. Maksud dia apa tuan-tuan? Nabi takut sekali lagi orang salah faham, timbul satu fitnah, satu cerita yang merosakkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata dua-dua orang sahabat Ansar ni, subhanallah ya Rasulullah,
Dia kata, subhanallah, ya Rasulullah. Maksudnya kami tak ingat pun macam tu. Tak pernah teringat di hati kami, Tuan nak buat benda tak elok ni. Subhanallah, ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata lagu tu, Nabi respon balik. Nabi kata, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Nabi kata, bukan apa. Syaitan ini, syaitan ini, dia berjalan dalam badan manusia mengikut laluan darah manusia. Manusia ni selagi dia hidup, selagi tu setan, iblis duk ada dalam badan dia. Wa inni khashitu an yakhzifa fi qulubikum su'an. Nabi kata, aku takut oleh kerana syaitan duk ada dalam laluan darah hampa, oleh kerana syaitan ni duk ada dengan siapa-siapa pun, Nabi kata aku takut termasuk dalam hati hampa ni satu buruk sangka pada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, iblis ataupun syaitan ini sentiasa ada pada semua orang. Dan dia punya tujuan dia satu saja, dia nak pelingkup orang. Kalau dia ni satu ulama, dia pelingkup cara ulama. Dia ada dalam diri ulama, diri orang alim. Orang alim ni terpedaya dengan syaitan, maka dia jadi orang alim yang bangga diri. Syaitan sudah masuk. Dia orang alim bagus, dia banyak ilmu bagus, syaitan sudah masuk. Syaitan jadikan dia satu orang yang ujub. Dia jadi bangga dengan diri dia sendiri. Sekaligus mai dalam hati dia, dia pandang rendah dan pandang hina pada orang lain. Syaitan sudah masuk. Syaitan masuk dalam hati pemimpin, dalam hati orang politik. Dia masuk mai jadi tamak harta. Dengan duit dia dapat tak cukup, dia nak cekau duit orang lain pula. Syaitan masuk dalam diri siapa sahaja yang ada di dalam dunia ni, dia masuk dengan memperdayakan orang-orang ni. Mengikut masing-masing orang, status orang, profession orang dan tahap iman orang. Tapi pokok pangkalnya, syaitan masuk. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salah. فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Bila selesai Nabi semayang, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, inna syaitan arada li. Habis Nabi semayang. Nabi bagi salam. Nabi balik dekat sahabat yang ada di belakang, yang jadi makmum ni. Nabi kata, tadi aku semayang, syaitan sudah mai. Dia try nak ganggu aku. Nabi kata, tak saat ni aku baru habis semayang. Aku duduk semayang tak saat ni. Syaitan sudah mai dan dia sudah cuba untuk nak mengganggu aku. Fashadda alayya yaqta'u salah alayya. Dia cuba all out. Nabi kata. Nabi baru habis semayang ni. Tak saat syaitan sudah mai, dia nak kacau aku. Dia cuba all out. Habis-habisan dia cuba. Dia nak rosakkan semayang aku. فَأَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنْهُ. Nabi kata, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menangkan aku ke atas syaitan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Maksud dia, kalau Nabi SAW semayang pun, syaitan cuba all out nak bagi rosak, siapalah kita? Siapalah kita? Kita sangat-sangat terdedah kepada gangguan iblis dan syaitan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
idza nudiya bis-salah adbara asy-syaitan wa lahu ad-durat fa idza qudiya aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya akbala hatta yakhthira baina al-insan wa qalbihi fayaqul udhkur kadha wa kadha حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila azan dilaungkan untuk panggil orang semayang, bila bunyi aja azan, adbara syaitan, syaitan lari. Syaitan tak suka dengar bunyi azan. Bila bunyi aja azan, adbara syaitan, syaitan akan lari. Nabi kata, fa iza qudiya aqbala, habis aja azan, dia main balik. Habis aja bunyi azan, la ilaha illallah, dia come back, dia main balik. Fa idza thuwiba biha, apabila diiqamah untuk semayang, adbarah, dia lari pula. Bila habis sahaja iqamah, fa idza qudiya aqbala, dia main balik. Kata syaitan ni. Sebab Al-Quran berulang-ulang Tuhan sebut, syaitan itu aduwwum mubin, dia kira musuh yang very clear, musuh yang nyata kepada hampa semua. Kadang-kadang kita salah dalam mengenali musuh. Kawan kita jadikan musuh. Kita menjadikan kawan kita musuh. Itulah kerja syaitan. Kita tak nampak yang kita pergi bermusuh dengan orang tu kerana syaitan. Kita tak nampak. Kita duk nampak kawan kita musuh. Sedangkan yang menjadikan kita benci dekat kawan dan memusuhi kawan ialah syaitan. Syaitan itu musuh. Berapa ramai manusia dalam dunia ni pergi jadi macam tu. Dia terpedaya dengan syaitan. Syaitan buat dia bagi dia memusuhi kawan dia. Maka Nabi SAW kata, punya ketegang, punya liatnya syaitan ni sampai macam tu. Bila azan, dia lari. Habis azan, dia main. Bila diiqamah, dia lari. Habis iqamah, dia main. Hatta yakhtira bainal insan wa qalbih. Apabila manusia mula takbir nak semayang saja, dia masuk di dalam hati manusia ni, dia kacau hati manusia ni. Dia lari masa azan, dia lari masa iqamah. Masa semayang, dia doa dengan kita. Dia kacau hati manusia ni. Fayaqul, maka kata syaitan kepada orang yang tengah duk semayang ni. Dia kata, uzkur kadha wa kadha. Dia bawa kita suruh ingat macam-macam benda masa duk semayang. Uzkur. Dia kata, ingat. Kadha wa kadha. Benda ni, benda ni, benda ni. Dia bawa ingatan kita, so pergi ingat benda-benda ni semua. Itu sudah buat kod kenin tu. Betul tak? Betul. Kita duk kenal benda ni. Kita kenal. Kita kenal benda ni. Bila semayang aja dia main. Masa tu lah benda kita tak teringat ni. Masa tu dia teringat. Habis semua satu dunia ni kita ingat masa tu. Pasal apa? Pasal itu yang diberitahu oleh Nabi SAW dekat kita. Kita tengah duduk semayang tu. Bukan kita tengah duduk relax, duduk tengok TV. Tengah duduk semayang tu, dia masuk mai, dia pegang hati kita, dia pegang ingatan kita, dia runtun kita pergi ke situ. Dia suruh kita ingat kadha wa kadha. Macam-macam benda dia bawa mai kat kita. Suruh kita ingat. Hatta la yadri. Nabi SAW kata, sampailah kepada satu tahap, kita tak tahu. Athalathan salla am arba'an. Aku semayang ni 3 rakaat ke 4 rakaat ni. Sampai ke tahap rakaat pun kita lupa. Bisa jadi tak bisa jadi? Kerap. Kerap. Semayang di rumah dengan orang perempuan kita. Sampai dia pun kata, apa abang ni? Dua kaplah apa ni? Dia kata ni. Sujud sawi sedia.
Sujud sahwi ni sedia. Lohok pun sujud sahwi, asar pun sujud sahwi. Dia kata aku tak boleh semayang di rumah ni, kacau banyak. Pergi masjid, tu imam pula dah sujud sahwi. Pasal apa? Pasal yang kata iblis, yang kata syaitan ni, dia bukan ada kat kita, kat pihak longgak ni saja. Tu imam masjid negeri pun kena. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dah bagi tahu. Nabi kata dia masuk dalam hati manusia, dia suruh kita ingat macam-macam benda. Hatta la yadriya, sampai kita ni dah tak tahu dah. Athalasan, salla am arba'an. Tak tahu dah aku ni 3 rakaat ke 4 rakaat. Nabi kata fa'idha lam yadri thalathan salla au arba'an. Kalau dah hang sampai jadi macam tu, Nabi kata sampai jadi ghaflah, sampai tak tahu berapa rakaat, 3 ke 4, sajadah tayis sahwi. Nabi kata sebelum habis semayang sujud sahwi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Kata dia, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu وانتفقت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi. Sulaiman bin Surat, Sad Rodal, Surat. Nabi bagi satu kunyah dekat dia nama Abu Muttarif. Nabi panggil kat dia. Wafat 65. Tahun 65 Hijrah, bukan di Madinah. Pergi wafat di Kufah. Macam kita selalu bagi tahu. Sahabat Nabi, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ni kebanyakan semua pergi wafat di luar. Nabi ada, semua ada di Madinah sebab nak belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, bawa diri. Bukan bawa diri pasal apa? Pasal bawa ilmu yang mereka ambil daripada Nabi, dibawa ke tempat lain. Tempat yang tidak sampai ilmu. Mereka pergi. Mereka bawa apa yang mereka belajar daripada Nabi, mereka pergi sebar di sana. Dan ramai para sahabat Nabi wafat semua di luar Madinah. Itu sebab bila jadi krisis di Syria, berapa banyak makam para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in semua habis, rosak. Kawasan-kawasan makam yang menyimpan jasad-jasad mulia, jasad para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dibom di kawasan itu, terbongkar habis, macam-macam jadi. Pasal apa? Ramai sahabat yang mereka ini kemudiannya pergi wafat di tempat-tempat jauh macam tu. Di antaranya ialah Sulaiman bin Surat. Dia wafat tahun 65 Hijrah di Kufah. Kufah ni kat mana? Iraq, di Iraq. Kata Sulaiman bin Surat, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku pernah satu hari duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban. Dia kata pada waktu itu ada 2 orang duk lawan maki. Dia kata dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada tempat duduk tu nampak ada 2 orang sahabat bergaduh. Sampai ke tahap duk lawan maki. A maki B, B maki A. Duk lawan gaduh. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuh. Salah seorang ni, dia punya marah ni, bergaduh, berkelahi ni, punya marah, muka ni merah menyala. Menahan marah ni. Duk lawan maki ni. Wantafaqat audajuh. Cekang urat tengkuk ni. Cekang. Marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni termasuk Sulaiman bin Surah. Nabi tengok daripada bertengkar 2 orang ni.
Nabi tengok dia ni muka sampai merah padam, merah menyala. Tengok ni sampai orat tengkok cekang, duk tengkang hang maki aku maki. Nabi duk tengok, Nabi kata kepada sahabat haduk ada ni. Nabi kata, inni la'a'lamu kalimatan. Nabi kata, aku tahu satu kalimah. Nabi kata, law qalaha zahaba anhu ma yajid. Nabi kata, kalaulah siapa-siapa yang marah sebut kalimah ini, marah tu pi daripada diri dia, hilang kemarahan dia. Law qala a'udzu billahi minasyaitan. Nabi kata, kalaulah orang yang tengah marah ni dia sebut a'udzu billahi minasyaitan, aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kalaulah dia kata macam tu, zahaba anhu ma yajid, Nabi kata garanti kemarahan tu pi daripada dia. Pasal marah ni daripada siapa? Daripada iblis, daripada syaitan. Bila kita marah, kita minta Allah lindung kita daripada iblis syaitan. Maknanya kita minta Allah lindung kita daripada marah. Syaitan pi, marah hilang. Faqalu lahu, sahabat-sahabat dengar Nabi kata ni, dia pergi dekat hadap kelai ni. Dia pergi dekat hadap kelai ni, faqalu lahu, dia berkata kepada hadap bergaduh ni, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ta'awwadhu billahi minasyaitan. Nabi kata, katalah a'udzu billahi minasyaitan. Faqala, maka kata depa ni, wahal bi junun. Dia kata, awak kita ni jadi macam ni, gila ke kita ni bergaduh sama-sama kawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa? Apabila dia kata apa yang Nabi suruh, hilang marah tu. Bila hilang, sudah waras fikiran, baru ingat balik, ya Allah, kata apa ni pergi duk bergaduh dengan kawan ni, gila ke kita ni, kita pergi bergaduh dengan kawan baik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadha hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billah wal yantah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata syaitan, iblis syaitan ni, dia akan sampai ke tahap, hak tadi okey lagi, hak tadi sampai dua orang sahabat boleh jadi marah, aku marah ke hang, hang marah ke aku, sampai merah menyala muka, sampai cekang awak tengkok, itu kira okey lagi, okey lagi. Tapi Nabi SAW kata, syaitan ni dia boleh mai, dia boleh masuk dalam badan kita, dia boleh duduk dalam hati kita, dia boleh bersarang dalam fikiran kita, sampai ke tahap dia mai dan dia kata, man khalaqa kadha. Dia masuk dalam otak kita, dia suruh fikir. Dia kata pelangi ni, rainbow ni, pelangi cantik ni, siapa buat pelangi ni? Dia main macam tu. Sekali lagi dia tengok pula, dia kata pemandangan dengan bendang, dengan langit, siapa buat benda ni semua? Dia duduk main macam tu. Tu dia main pula, dia tengok orang-orang cacat, orang gila, ada kat tepi jalan, dia kata siapa buat benda ni? Dia dah mula dah. Lepas tu, hatta yaqul, Nabi kata sampai ke tahap dia heret kita, dia bawa fikiran kita sampai ke tahap man khalaqa rabbak, Tuhan siapa buat? Dia main macam tu. Mula dia bawa kita suruh fikir ni, makhluk-makhluk ada ni, tengok pelangi cantik, siapa buat? Allah buat. Tengok bukit buka, tengok pemandangan waktu petang, tengok waktu senja cantik ni, siapa buat benda ni? Allah buat. Dia heret pergi sampai ke hujung, dah Allah, siapa buat Allah? Dia main macam tu. Siapa yang buat Allah? Bila dia main macam tu, Nabi kata, فَإِذَا بَلَغَهُ, apabila dia heret hang, pi bawa sampai pi fikir benda macam tu, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ, cepat-cepat, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ,
Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yang bawa kita, yang heret kita pergi fikir benda macam tu, siapa dia? Syaitan. Minta Allah lindung kita daripada kerja syaitan ni. Dia masuk kat kita cara cukup halus. Cukup halus dia masuk. Dia bawa kita sampai kita nak jadi sesat. Kerana memikirkan siapa jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang dia duduk fikir. Ustaz, dia kata. Tak macam kita semua ni, dia kata kira kita semua baru lah Ustaz. Kita ni baru. Maknanya baru jadi. Maknanya kita bukan ada pada awal-awal dulu. Maknanya semua kita ni makhluk. Maksudnya kita ni benda yang dicipta. Dan yang cipta kita ialah Allah. Sebelum dia cipta kita, dia cipta mak ayah kita. Sebelum tu dia cipta tok wan kita. Sebelum tu dia duduk pi. Dia kata dia start dengan Adam alaihissalam. Adam adalah manusia pertama Allah bagi jadi di atas dunia ni. Dan sebelum Allah buat Adam ni, Allah dah buat apa? Nampak tuan? Dia masuk, nampak tak? Dia masuk macam tu. Lepas tu dia main lagi. Dia kata, tak, maknanya dia duduk fikir benda tu. Nabi kata apa? Bila dia main macam tu, falyasta'iz billah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini bukan kerja aku. Ini syaitan nak perosak aku. Dan kita tutup benda tu. Nabi kata, wal yantah. Dah stop immediately. Full stop. Tak mau dah fikir lebih pada tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Hang fikir tentang makhluk yang dicipta Allah. Wala tafakkaru fi dhatillah. Tapi hang jangan fikir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hang fikir pun tidak ada jawapan. Melainkan hang nanti jadi gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerja syaitan, dia sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap, dia nak supaya kita jadi geng dia. Sama dengan dia. Doa ada dalam neraka jahannam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza ata ahlah qal jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani. Fa in kana bainahuma walad lam yadhurruhu syaitan wa lam yusallat alayh." Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ni nak beritahu kat kita apa dia? Pada awal kita kena dah buat satu preparation untuk jangan biar diri kita kena dengan syaitan. Di mana nak start dia? Nabi SAW kata, apabila seseorang kamu nak mendatangi isteri kamu. Bila satu orang laki-laki kahwin dengan satu perempuan, apabila dia nak bersama dengan isteri dia, qal, Nabi kata, doa. Jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani. Maknanya daripada awal tu kita buat protection dah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhi syaitan. Dan jauhi syaitan daripada apa yang engkau nak rezekikan kepada kami, hasil daripada kami bersama ni. Kami dua laki bini pun minta jauh daripada syaitan, dan kalau ditakdirkan hasil ini ada anak, anak tu pun minta jauh daripada syaitan. Fa in kana bainahuma walad, Nabi kata kalaulah sekiranya hasil daripada bersama itu hang dikurniakan anak, lam yadhurruhu syaitan, syaitan tidak boleh memudaratkan budak ni. Itu dia tuan-tuan. Pada awal tu Nabi dah ajak dah. Daripada awal tu. Itu sebab sebelum berumah tangga, modu ada dah asas-asas ilmu agama ni. Modu ada dah. Pasal apa? Pasal dia nak main satu generasi, dan kita tidak mau generasi yang main ni, generasi yang terdedah kepada tipu daya syaitan. So Nabi SAW dia ajak macam tu. Dia kata, walam yusallit alaih. Kalau sekiranya ditakdirkan hasil daripada bersama tu mai satu anak, bukan sahaja anak itu tidak boleh dimudaratkan oleh syaitan, bahkan anak itu syaitan tidak boleh kontrol dia. Syaitan tidak boleh kontrol budak ni. Budak ni protected. Dia telah diprotect oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis lain
Nabi SAW bersabda, Nabi kata, idza stajnaha al-lail aw qala junhul lail fakuffu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun min al-'isha fakhalluhum wa aghliq babak wadhkur ismallah wa atfi misbahak wadhkur ismallah wa auki siqa'ak wadhkur ismallah wa khammir ina'ak wadhkur ismallah walau ta'rudu alaihi syai'ah atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, idza stajnaha al-lail, apabila malam sudah berlabuh, maksudnya bila masuk malam. Bila mai senja, dia nak mai maghrib, bila mai time macam tu, fakuffu sibyanakum. Nabi kata, anak-anak semua cari, panggil masuklah rumah. Kita buat tak benda ni? Nabi kata, bila dia mai senja, bila dia nak mai maghrib, fakuffu sibyanakum. Anak-anak semua panggil balik. Semua make sure ada dalam rumah. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Nabi kata, kerana itu time, bila nak main maghrib, bila senja nak main maghrib, itu time syaitan duk melewang. Syaitan berkeliaran. Atau kena sebut tu melewang. Saya depan tak tahu ni zon kuliah ni pun melewang. Pada time itu dia kata dekat nak maghrib itu, syaitan ini tantashir, bertaburan, berkeliaran di mana-mana depa ada. Fa idza dhahaba sa'atun min al-'isha, sehinggalah masuk waktu Isya dan berlalu waktu Isya sedikit masa. Maksudnya dah masuk Isya, dah lepas dah masuk dah waktu Isya, fakhalluhum, barulah boleh lepas sikit anak ni. Bukan lepas maksudnya boleh keluar rumah. Tak, barulah boleh lepas daripada kontrol kita. Itu sebab time macam ni tuan-tuan, bagus apa? Bawa anak main masjid. Sebelum maghrib, make sure hang sudah mandi, sudah siap semua, jom kita pergi mengaji malam ni. Sure dah anak ni protected. Budak ni dah terpelihara dah. Kita hari ni kita main, anak kita tak tahu pergi mana. Kita hari ni kita cantik dah. Kuliah ni tiap-tiap malam kita hanti pergi. Tapi anak kita ni satu masjid pun dia tak pernah pergi. Kita perbetul diri kita tinggal dia. Sedangkan Nabi SAW kata, Nabi kita bila dia nak berlabuh malam, bila nak main maghrib saja, fakuffu sibyanakum. Cari anak ni. 5 orang modal ada kat kita masa tu. Tak mau tanya abang mana, tak tahu. Tanya adik di mana, tak tahu. Tak mau. Bila nak main maghrib, Nabi kata, fakuffu sibyanakum. Semua modal ada dengan kita. Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Kerana itu time sangat kritikal. Time maghrib ini sangat kritikal. Pasal apa? Pasal syaitan ada everywhere. Fa idza dhahaba sa'ah min al-'isha. Dah lepas dah Aisyah, boleh relax sikit. Wa aghliq babak. Nabi kata, tapi pastikan pintu rumah ditutup. Pastikan pintu rumah ditutup. Wadhkur ismallah. Nabi kata, banyakkan sebut nama Allah. Bismillah, sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nama Allah ni mau duk sebut bagi banyak. Wa atfi misbahak. Bila dah sampai malam, tutup lampu. Tutup lampu, tidak. Wadhkur ismallah, ingat, sebut nama Allah. Wa auki siqayak. Dan sebelum tidur, Nabi kata, make sure bekas-bekas air tutup. Tengok ni Nabi abang ni. Bila dah main malam, kita nak tidur, make sure bekas air tutup. Cerek kita jerang air tu, tutup. Pasal apa tuan-tuan? Malang tidak berbau. Dia main satu labah-labah berbisa, apakah dia pergi masuk kok muncung cerek tu, masuk, dia pergi rendam dalam air tu, esok kita tuang minum, satu keluarga kena racun. Kita tak tahu tu, kalau bekas air duduk terdedah terbuka tu, tikui mai dia kencing dalam tu, kena kencing tikui. Satu penyakit yang cukup bahaya hari ni. Tuan-tuan, cantiknya Islam ni, sampai benda tu dia pesan. Macam kita dengan anak kita nak keluar pesan, abang, jangan lupa baca doa, nak awak kereta awak motor sekali.
Ambil beratnya kita dengan anak kita ni, lagi ambil berat Nabi SAW dengan kita ni. Macam mana kita sayang anak, kita pesan dia, selalu pesan. Anak telefon daripada Kuala Lumpur, daripada mana, telefon cakap, habis nak letak tu, abang, take care. Take care. Pesan tu pasal apa? Pasal sayang. Sayang kita pada anak ni tak boleh lawan sayang Nabi SAW pada kita. Sehingga kan Nabi pesan kita ni, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Nabi ulang sebut, wadhkur ismallah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Sampai hang jaga anak hang. Hang pastikan pintu rumah ditutup. Hang pastikan lampu semua katup. Hang pastikan bekas minuman ditutup. Wadhkur ismallah. Sebut nama Allah. Wa khammir ina'ak. Dan tutup bekas makan kamu. Bekas makanan, periuk kita, apa kita makan tak habis tadi, duk ingat esok nak perangat, nak makan lagi, periuk tu tutup. Sampai suruh tutup bekas ayam, sampai suruh tutup periuk. Nabi SAW suruh buat benda tu. Wadhkur ismallah. Nabi kata sebut nama Allah. Walau ta'arudu alaihi syai'a. Walaupun sekadar menutup dengan sedikit benda. Dulu kita duk tengok tok kita, apa semua dulu. Rumah dengan rumah kita tak jauh. Untuk tu, dia pergi masak apa ke dia buat, sotong rebuih ke apa. Sotong rebuih berserai sikit, apa semua cara orang tua masak. Kan? Dia nampak kita duduk luar rumah panggil. Tok ni, panggil. Cucu pun kayuh basikal mai. Bagi satu mangkuk kecil, sotong rebuih. Dia kata nak awak pergi ke rumah hampah makan. Dia bagi pergi tu, dia kepak daun pokok bunga cempar. Daun pokok bunga cempar, dia kepak satu daun, dia bubuh. Dia bubuh atas mangkuk tu. Bukan tutup semua pun, satu daun bunga cempar yang dia bubuh. Dia kata, awak pergi, abang makan tadi. Ni duk heran ni, apa benda kalau hang tutup terus semua tak apalah. Tak, dia ambil satu daun pokok bunga cempar yang dia bubuh. Bubuh tu baru tutup 1/4 daripada permukaan mangkuk tu. Rupa-rupanya Nabi SAW abang. Nabi kata tutup ni semua bekas ayak, bekas makan, bekas apa semua ni. Walau ta'rudu alaihi syai'an. Walaupun hang tutup sikit aja, tutup. Nabi SAW kata, rupanya perbuatan yang dibuat oleh orang tua-tua ni bersumbarkan suruh Nabi SAW di dalam hadis dia. Cuma orang tua tu tak tahu. Kalau kita tanya dia, tu tutup ni pasal apa? Dia pun tak tahu. Pasal Tok Nek dulu buat lagu tu. Maka dia ikut Tok Nek. Kan? Jadi kita malam ni kita tahu. Dan kita tahu rupa-rupanya perbuatan itu berasal daripada suruh Nabi SAW di dalam hadis dia yang sahih. Demikian sekali Nabi SAW pesan dekat kita, suruh kita hati-hati dengan iblis dan syaitan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 316. Muka surat 316. Kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahli. Surah An-Nahli. Kita sampai pada ayat 95. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Dan janganlah kamu beli akan janji Allah Subhanahu wa taala itu dengan harga yang sedikit daripada dunia. Tuan-tuan, banyak ayat dalam Quran yang Tuhan pesan macam ni. Jangan kita beli, jangan kita jual agama kita dengan bahagian dunia sikit. Ayat ni dia boleh pergi ke semua orang. Dia boleh pergi ke semua orang. Okay? Satu orang ditakdirkan Allah jadi alim. Jadi ulama dalam negeri. Okay? Dengan degree mengaji agama yang ada kat dia, dia ditawarkan satu jawatan authority dalam bidang agama. Tiba-tiba pihak yang menjadi majikan dia nak buat benda yang terang salah. Kalau dia tak tegur kerana dia sayang gaji dia,
dia menjual agama dengan habuan dunia yang sikit. Tapi kalau dia tegur, tapi pihak yang berkenaan tidak layan teguran dia, dia lepas daripada tanggungjawab dia. Dia lepas daripada tanggungjawab dia. Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan? Tuan-tuan jangan bayang bila saya sebut macam tu, bayang kata biarlah mufti-mufti kita ni. Jangan bayang mufti. Kita ni pergi jadi ustaz cabuk di sekolah pun. Pengetua ni kaki ayah-ayah. Contoh. Kalau nak buat contoh negeri, nak buat contoh negara tu besar sangat. Buat contoh bagi kecil. Buat contoh bagi kecil. Dalam satu institusi, satu sekolah aja, pengetua ni kaki merapu, kaki ayah-ayah. Kita ustaz dalam sekolah tu. Bila dia nak buat benda tu, kita ni, yang kita ni duk cakap, duk kenen mufti ni, kita ni mufti dalam sekolah tu, pun tak boleh nak cakap. Takut nak pergi jumpa, nak kata Tuan Haji, kaki ayah ni pun kan buat pasal. Kan? Pergi kata, Tuan Haji, saya ingat tak bagus Tuan Haji buat macam ni tak kena ni. Nak pergi kata tu kita takut. Kalau kita takut nak kata dekat pengetua kita, jangan kita duk marah mufti takut nak tegur Perdana Menteri dia. Maknanya siapa juga yang ditakdirkan Allah terkapit di position itu. Terkapit. Berani ke tak berani dia nak pergi cakap ni. Kalau dia bercakap, kemudian orang tak mau pakai cakap dia, habis, khalas. Dia punya tanggungjawab dah selesai. Yang Tuhan dengan Tuhan lah esok jawab. Aku dah cakap. Tapi kalau kerana dia cakap, dia tak mau pakai, dia letak jawatan, semua orang macam tu, kacau juga lah. Tak ada orang boleh bagi nasihat agama kepada pihak yang ada autoriti ni. Yang pentingnya duduk di situ dan bercakap. Boleh buat, tak boleh buat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala punya urusan. Tidak semua benda yang kita cakap orang dengar. Kita kena ingat yang tu. Tidak semua benda yang kita cakap orang dengar. Kadang-kadang ada banyak benda kita cakap tak dengar. Dan dalam konteks Malaysia, boleh cakap begitu? Kan? Kalau tuan-tuan cek balik fatwa yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Okay, Jawatan Kuasa Malaysia ada satu jawatan kuasa fatwa di peringkat kebangsaan yang dianggotai oleh mufti-mufti negeri dan juga tokoh-tokoh agama yang terpilih. Dua dalam tu. Tuan-tuan kalau baca balik fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan cukup banyak. Cuma pihak berkuasa dia nak dengar tak mau dengar. Kalau hak dia setuju dia gazet fatwa tu. Kalau dia tak setuju tinggal tu aja. Tapi orang-orang yang menganggotai Majlis Fatwa Kebangsaan ini, mereka menegur. Mereka menegur. Dan mudah-mudahan lepas mereka di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh satu. Di antara yang diputuskan di peringkat Fatwa Kebangsaan ialah tentang bila mai Hari Pahlawan, hidup bertafakur di depan Tugu Negara. Majlis Fatwa Kebangsaan ni dah buat teguran benda ni. Tahun berapa dulu ni? 10 tahun dah tegur. Benda tu duduk jalan macam tu ya. Sehinggalah dalam beberapa tahun kebelakangan ni baru stop. Baru stop. Jadi kita tidak boleh salahkan ulama kita yang ada dalam jawatan kuasa tu. Kata mereka tak tegur. Mereka tegur. Cuma teguran mereka tidak didengari. Dan banyak lagi. Kalau nak buat contoh, tuan-tuan boleh masuk lah. Semua ada dalam online. Boleh cek tengok apakah yang telah diputuskan di dalam mesyuarat Majlis Fatwa Kebangsaan. Dan adakah teguran itu semua diguna pakai. Kita boleh cek dan kita boleh tahu. Jadi sebelum kita nak berburuk sangka kepada orang tertentu, biarlah kita semak dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau sekiranya dia ditakdirkan, diamanahkan oleh Allah, duduk pada position itu dan dia tidak menegur, dia dianggap sebagai orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ini yang ayat ni nak beritahu, wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Dan janganlah kamu beli, kamu jual segala janji Allah itu dengan harga dunia yang sedikit. Dengan kamu batalkan janji kamu dengan Allah kerana dunia. Jangan. Firman Allah, innama indallahi khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hanya pada sisi Allah itu pahala, iaitu terlebih baik
bagi kamu daripada segala harta benda dunia yang kamu tukar itu. Itu dia. Tuhan beritahu. Pahala ni lebih jauh berharga daripada gaji yang hang dapat tiap-tiap bulan. Kalau hang bercakap benar, hang menegur benda yang benar, dan akibat daripada teguran itu hang kena buang kerja. Untuk ingat kes bekas Mufti Selangor dulu, Datuk Ishak Bahrom. Ngaji sini, mengaji Masriah kita ni, Kim Tajam, sebelum dia pergi Mesir. Dan dia pun tonton tengok yang kata Allah yarham Datuk Ishak Bahrom ni, tonton tengok dia pun tonton tahu dia orang bagus. Tonton tengok dia daripada ujung kepala sampai ujung kaki, tengok tu gedebuk dia main dalam hati kita kata ni orang bagus. Dia tak ada fikir, dia tak ada pandang, dia tak ada gelut nak cari kedudukan, nak cari harta, nak cari sanjungan, semua dia straight forward. Betul-betul, tak betul. Bila pada masa tu kerajaan negeri yang berkenaan nak anjurkan apa Ratu Cantik ke apa, dia terang-terang abang, dan dia menerima akibat daripada teguran dia. Dia tak jadi duka lara, dia tak jadi susah hati, dia tak jadi resah gelisah, dia tak jadi apa. Dia menjalankan amanah yang Allah bagi ke dia, dan dia terima apa juga risiko yang nak main kat dia. Dan dia menegur pula dengan cukup bersopan. Dia tidak cerca, dia tidak caci, dia tidak maki, dia tidak cabar, dia tidak buat benda secara nak bagi orang marah. Dia pergi tegur elok-elok. Pun dia terima akibat dia. Tak apa. Berbahagia dia di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata, jika ada kamu ketahui yang demikian itu, jangan kamu batal janji dengan Allah. Kalau hang yakin dengan benda ni, kata apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang hang dapat lah ni. Kalau hang yakin dengan benda tu, hang memang tak silap. Pasal apa? Pasal itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Dia kata, barang yang ada di sisi kamu, yakni harta benda dunia itu, semua akan fana. Semua akan binasa. Untuk hari ini Allah bagi dekat kita grade apa dalam pentadbiran. Kita dapat grade 54. Kita dapat jusa C, jusa B, jusa A. Kita dapat turus. Oi tuan-tuan, orang yang duduk dalam servis kerajaan ni, duduk ligan yang tu. Keluar-keluar universiti dah pakai 41. Dia naik 44. Dia naik 48. Dia naik 52. Dia naik 54. Dia naik jusa C. Dia naik jusa B. Dia naik jusa A. Dia naik turus. Tu duduk pergi tu. Turus tu kita kurus pun tak dapat lah kita ni. Kalau kita boleh pijak bangku 54 tu pun sujud syukur kat Tuhan, tak tahu nak abang dah. Kalau boleh pijak bangku 54 tu pun. Hak kebanyakan ni habis tang 48, 52. 52 tu dah cukup cantik dah. Sembang kedai kopi dah dah. Kalau 52 tu 54 ni tu sangat jusa ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dengan dia bagi macam-macam privilege. Dia bagi kereta, dia bagi driver, dia bagi Allahu Akbar. Manusia ni duk ligan yang tu. Duk ligan yang tu. Allah bagi tahu kat kita dalam ayat ni, dia kata apa? Ma indakum yanfad. Tuhan kata apa yang ada dekat hanglah ni, harta benda ke, grade dalam jawatan ke, sanjungan dan puji-pujian ke, gelaran dan sebagainya ke, semua tu yanfad, akan binasa. Mati, kita pinggan kain kapan tu aja. Rumah tinggal, kereta tinggal, pangkat tinggal, pencen tinggal, semua kita tinggal. Dan benda tu langsung tak boleh bagi apa kat kita. Kita tinggal semua benda tu. Pasal apa? Pasal benda tu Tuhan kata yanfad. Dia akan binasa. Dan dia kata barang yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal. Wa ma indallahi baq. Baq ni maksudnya apa tuan-tuan? Baqa. Kita duk kata dia alam baqa. Alam baqa maksudnya apa? Alam yang kekal. Akhirat ni kekal. Yang tak kekal ni dunia. Kan? Itu sebab Arab, bila orang abang berita kematian dekat dia, sahabat kita meninggal, dia kata al-baqa lillah. Orang Arab, dan dia respon itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-baqa lillah, Allah yarhamu. Dia kata. Mula-mula dia inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu dia kata al-baqa lillah. Yang kekal itu hak Allah. Al-baqa lillah. Allah saja yang akan kekal. Allah yarhamuh. Dia kata mudah-mudahan Allah kesianlah kepada kawan kita yang mati ni. So, dalam Quran Allah kata wa ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Apa yang ada di sisi Allah? Pahala. Apa yang ada di sisi Allah? Keredaan dia. Apa yang ada di sisi Allah? Dia letak kita dalam syurga. Itu semua kekal. Kalau Allah redha kita, habis tuan-tuan. Macam kita hidup atas dunia, kalau mak kita redha kita, Allahu Akbar tuan-tuan. Hak tu yang kita nak. Sampai dia katuk mata tu, dengan kita ni, tak ada satu calang pun. Itu kita nak. Pasal apa? Pasal itu keredaan dia. Kalau keredaan mak pun dah boleh bagi bahagia kat kita, tuan-tuan boleh fikir dah kalau Allah redha kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata barang yang ada di sisi manusia itu seperti harta atau itu fana. Dia kata dan barang yang ada di sisi Allah itu kekal dan tidak binasa. Pahala tak binasa. Pahala dia cari kita. Dia duk cari kita. Kita mati pun dia pergi cari kita. Iaitu harta yang kamu belanja pada jalan kebajikan. Seperti kamu perbuat masjid. Seperti kamu buat madrasah. Seperti kamu bagi sedekah dan lain-lainnya. Semua tu tidak binasa. Kita bagi satu duit untuk orang buat masjid. Tak binasa. Entah. Ada orang tanya, Ustaz, habis tu kalau macam tu, kalau mereka nak perbaiki masjid, nak buat baru, naya lah orang-orang dulu yang... Betul kan naya tuan-tuan? Tak. Akaun tu Allah yang jaga. By the time, masa orang dulu bagi duit untuk buat masjid dulu ni, Allah dah buka rekod untuk dia. Oh, kalau perbaiki masjid tu, mereka tak ada pahala. Kalau macam tu, sahabat Nabi semua tak ada pahala lah. Masjid Nabawi zaman Nabi dulu ada lagi kah? Tak ada dah. Semua dah jadi masjid baru. Oh, kalau macam tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman yang keluar duit belanja untuk buat masjid zaman Nabi. Sehingga jadinya Masjid Quba. Sehingga jadinya Masjid Nabawi. Tak ada pahala dah lah. Oh, kalau macam tu masjid yang dibuat tu tak boleh buat apa. Jangan sentuh, jangan buat apa. Pasal apa? Pasal nak tahan pahala orang dulu. Takkan macam tu cara Allah nak bagi pahala kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana pemikiran inilah. Akhirnya jadi macam tu jadi keliling kita lah ni. Oh, tak mau perbaiki masjid tu. Nak buat masjid baru, buat sebelah. Tak mau. Masjid simpan juga. Pasal apa ni? Ni wakaf orang dulu-dulu. Dia duk faham macam tu. Simpan. Puak dadah masuk izak rokok dalam tu. Kalau simpan nak guna, tak apa. Simpan tak guna. Tapi pasal takut putih pahala orang dulu. Takkan macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mekah, Madinah ni semua sahabat-sahabat Nabi dulu infak duit mereka buat. Jadi macam ada hari ni mereka stop. Pahala mereka stop. Tak mungkin Allah akan buat macam tu. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lebih adil di dalam menguruskan hal pahala yang pernah dibuat oleh orang-orang dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So apa pun dia kata, hak kita bagi tu. Yang tu yang meter kita duk jalan. Hak kita bagi tu. Hak kita simpan, kita mati, anak-anak kita kenuri. Dia nanti kenuri duit tu. Nak cantik lagi, mereka bergaduh pula sama-sama mereka kerana duit yang kita tinggal tu. Kita tak boleh apa, kita nanti boleh yang ni, satu penyakit ni nanti jadi dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata apa? Yang kekal itu ialah apa yang kamu perbuat masjid, kamu perbuat madrasah, kamu bagi sedekah. Yang semua tu kamu buat sebelum daripada mati kamu. Dan itulah yang kekal sebenarnya. Dan manfaat bagi kamu kemudian daripada mati. Maka yang lain itu binasa dan sia-sia sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan lagi membalas Allah Subhanahu wa taala ke segala mereka yang sabar itu akan pahala mereka itu. Sabar dia kata ni, kita nak bagi duit untuk tujuan agama ni kena sabar banyak tuan. Nak bagi duit ni, kita nak infak duit ni, oh tuan-tuan. Ni dengan zaman ekonomi tak apa nak cantik macam ni, dengan orang duk kerja private gaji tak naik, dengan orang kerja kerjaan lah ni pi meeting pun kena keluar duit poket sendiri. Dulu orang kerja-kerjaan meeting ni tak sembang lah tepi-tepi rumah ni. Semua langkawi.
Lah ni, dia kata, hang nak pergi Langkawi boleh. Kau keluar duit poket sendiri. Ada kata, kau tu meeting masjid dah. Pasal nak kena keluar duit poket sendiri. Pasal apa? Dia kata ekonomi tak elok. Dia main zaman macam ni, lagi orang berkira bila nak infak pada jalan Allah. Dia lagi berkira. Dia kata ni nak bagi RM10 ni, duit aku makan esok ni. Dia nampak macam tu. Ni nak bagi 10 ni, 10 ni aku boleh makan tengah hari esok di tempat kerja. Dia tak bagi. Maka semakin berkuranganlah pahala yang dia nak bawa pergi ke sana esok ni. Nampak? Manusia hari ini dihimpit macam tu. Dihimpit sampai dia jadi kedekut. Dia jadi kedekut, dia jadi bakhil, dia jadi tak boleh nak bawa keluar duit. Dia jadi cukup berkira dalam semua hal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan hak dia bagi itulah yang akan bagi senang dekat dia di hari akhirat esok. Baik, dia kata dengan yang terlebih baik daripada barang yang ada mereka itu berbuat amal kebajikan masa di dunia. Dia bagi RM10, berapa banyak Tuhan nak bagi senang dekat dia di hari akhirat esok. Dia bagi RM100, berapa banyak senang Allah nak bagi kat dia di hari akhirat esok. Dan tinggallah segala kejahatan mereka itu. Itu dia. Bila dia buat baik, dia tak ada masa nak buat jahat. Kita masa 24 jam. Kalau kita guna masa 12 jam untuk buat baik, mana 12 jam tak buat jahat? Nampak tak? Dia punya calculation dia, cara kira dia macam tu. Kalau kita lepas maghrib nak pergi ke Isya, 1,5 jam, kita main masjid duduk, kita dengar Quran, kita dengar hadis Nabi. Sure dah, 1,5 jam ini pahala. Tapi kalau kita tak main masjid, dengar benda ni, 1,5 jam tu tak tahu lagi kita nak buat apa. Kita ada ruang, mungkin kita buat dosa. Tapi dengan kerana masa tu kita dah isi dengan buat baik, maka tidak ada ruang untuk buat jahat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ni dengar baik-baik. Dia kata bermula mereka yang mengerjakan amal saleh, sama ada dia laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat dia beriman kepada Allah. Tuan-tuan nampak tuan-tuan? Ni nak boleh ke kita dapat pahala, nak boleh kita senang di sana esok ni, syarat dia apa dia? Nombor 1 Islam, nombor 2 beriman. Tidak ada 2 syarat ini, buat baik pun tak dapat apa. Quran kata dalam ayat lain, dia kata ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Orang kafir ni kalau dia buat baik banyak mana pun, ulaika habitat a'maluhum. Tuhan kata zero. Amalan yang dia buat tu zero. Sia-sia. Wa finnari hum khalidun. Oleh kerana dia kafir, dia neraka selama-lama. Sayang kalau tak jadi orang Islam ni. Sayang. Pasal apa sayang? Pasal dia tidak ada syarat untuk nak membolehkan dia dapat pahala. Kerana syarat pahala nak masuk dalam akaun dia, syarat dia Islam dulu. Ni dia pergi lagi satu tangga naik di atas. Dia kata apa? Kalau kita buat amal saleh, tak kira laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat kita hayatan thayyibah, satu kehidupan yang baik. Cuba kita tengok apa dia nak abang kat kita. Bermula mereka yang buat amal saleh, sama ada laki-laki atau perempuan. Dan orang yang buat amal soleh itu mukmin, beriman kepada Allah. Maka sungguh Tuhan kata, kami akan hidupkan dia di dalam dunia ni sebagai hidup yang baik di dalam dunia. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kualiti hidup dia Tuhan bagi jadi baik. Dan tahu berapa ramai manusia jiwa kacau dalam dunia lah ni. Dia ada duit, dia bukan tak ada duit. Dia ada family, dia bukan tak ada family. Dia ada anak, dia bukan tak ada anak. Dia ada benda-benda necessary, benda-benda yang menjadi satu yang necessity, benda yang mesti ada, dia ada. Jiwa kacau. Pasal apa? Pasal dia tidak dapat hayatan thayyibah. Dia tidak dapat ni yang Allah kata, Allah akan bagi dekat dia kehidupan yang baik itu. Dia tak dapat kualiti hidup tu, dia tak dapat. So kita tengok lagi. Dia kata, maka dengan diluaskan kepadanya akan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat hayatan thayyibah ni, rezeki diluaskan oleh Allah.
rezeki diluahkan bukan rezeki banyak. Tapi maksudnya cukup. Cukup. Ada orang masuk income sebulan 25,000. Tak cukup. Tapi ada orang Allah bagi kat dia 2,500. Cukup. Rasa cukup dengan apa yang Allah bagi itu, itulah hayatan thayyibah. Itulah kehidupan yang berkualiti. Tuan, benda ni siapa lalu dia rasa. Dia duduk balik, dia ambil kalkulator, duk kira balik gaji dia. Sebulan berapa dengan overtime, kalau dulu lah overtime mau potong habis dah. Kira. Kan? Dia kira, dia kali dengan 12 bulan apa semua, bonus lagi, duk 7 Mei hujung tahun apa semua. Tu dia setahun banyak ni dia duk dapat. Tapi hendak balik tengok dalam bank account, RM25. Tinggal. Apa ni? Dia kata ni. Ni apa ni jadi macam ni? Duk tunjuk kat bini. Bini pun main tengok. Bini pula tanya dia pula kuat atas. Bini kata, abang belanja mana duit ni? Hang tanya aku belanja mana? Nak pergi duit ni. Berkeli pula ada dua orang. Memang tak dapat lah hayatan thayyibah. Duit pun tak ada. Berkeli pula lagi laki bini. Nampak tuan? Allah tidak anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah. Pasal apa? Ghostan balik ayat tu. Pasal mungkin dia tak amila salihan. Dia tak buat amal salih. Allah tak bagi. Dia muhasabah balik. Jangan muhasabah duit gaji masuk berapa. Jangan total duit gaji sebulan, setahun dapat berapa. Jangan. Muhasabah balik kualiti hidup dia. Cek balik ni dalam sebulan ni, berapa kali dia bangkit buat tahajud. Itu kualiti. Kualiti nak main di situ. Cek balik dalam sebulan ni, berapa kali yang dia bangkit pukul 4 pagi, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Cek balik satu hari dalam hidup dia, 24 jam ni, qabliyah subuh dia buat tak ni? Qabliyah subuh ni, yang Nabi kata, lebih baik minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ni, lebih baik daripada dunia dan segala harta merdak yang ada dalam dunia. 2 rakaat tu lebih baik. Dia buat tak buat? Dia cek balik duha. Duk menyanyi ni tak kira lah. Duha itu apa mama. Kalau rezeki ni daripada langit minta pergi terjun mai. Kalau daripada bumi minta pergi temuak keluar. Ni duk menyanyi lagu duha ni. Tapi sembahyang duha tak buat. Duk menyanyi lagu duha ni. Duha abang ni. Duha ni bagus ni. Duha itu duha apa. Tak buat. Sembahyang duha tak buat. Cek balik. Aku ni miss sembahyang ni. Tahajud tak buat. Qabliyah subuh tak dan. Duk tengok pula Allah duha ni pun duk terlepas ni. Dia duk main macam tu. Nabi SAW, di antara sunnah Nabi SAW apa dia? Sebelum tidur Nabi buat witir. Dia ni duk makan pahala niat dia. Dia bukan tak buat sembahyang witir, tapi dia niat nak sembahyang witir. Tapi dia tak mau buat lagi. Sebab dia kata, aku start pukul 4, aku nak bangkit buat tahajud, lepas tahajud kita tutup dengan witir. Dia kata, duk niat tu, duk subuh tak dan buat itulah. Jadi kalau sampai hari-hari duk makan pahala niat ni pun, malaikat pun dia nanti tanya Tuhan juga. Kata dia ni kira macam mana ni, duk main niat ni, tak pernah buat ni. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan Nabi kata apa? Nabi kata, witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Kalau kita ni duk main macam ni, duk buat saat latah, saat buat, saat tak buat, saat jaga, saat tak jaga, sebelum tidur witir. Paling tak larat, paling koman, 1 rakaat buat dulu. Di saat kalau kita jaga, pukul 4, pukul 4.30, pukul 5 kita jaga, kita sembahyang tahajud. Lepas itu tak payah witir lagi. Pasal tadi kita sudah buat witir. Tak payah lagi. Tapi witir tu, sebelum tidur kita buat. Selepas Isya ni kalau gambar nak jadi masalah saat lagi, kadang-kadang dengan kerana sebelum tidur nak ambil semayang tu segan, tak semayang witir. Jadi kalau takut macam tu, lepas semayang Isya, lepas sunat ba'diyah Isya, witir. 1 rakaat dulu. Apa pun kita selamatkan itu dulu. Dan itu sunnah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Dia kata daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata qad aflaha man aslam. Nabi kata beruntunglah orang Islam. Nabi kata dunia ni kan last month kan, di sini apa kita beritahu ni Islam dok ada berapa ramai, Kristian dok ada berapa ramai, Hinduism dok ada berapa ramai. Islam dok ada 1.7 billion orang lah ni. Nabi SAW kata, qad aflaha man aslam. Untunglah siapa ditakdirkan Allah jadi orang Islam. Walaupun hanya 1.6, 1.7 billion daripada total penduduk dunia yang dok ada ni, tapi 1/6 ataupun 1/7 ini, Nabi kata ini orang beruntung. Pasal apa beruntung tuan-tuan? Kerana dia Islam, dia jahat macam mana pun, selagi mana dia mati sebagai orang Islam, last sekali syurga juga. Segala dosa, segala apa benda dia buat ni, dia kena clear benda ni dalam neraka dulu, sehinggalah diselesaikan segala dosa-dosa dia dengan balasan yang setimpal dalam neraka. Tapi last sekali, syurga ada juga satu tempat untuk dia. Kan kita dah baca hadis, riwayat Muslim. Hamba Allah yang merupakan orang last keluar neraka. Dia last. Orang semua dah masuk dah duduk, dah apa. Dia baru keluar. Dan dia last. Lepas dia keluar, tidak ada lagi. Yang ada dalam neraka tu, semua orang yang kekal di neraka. Dia last. Dia orang Islam yang banyak berdosa masa di atas dunia dulu. Tapi tidak murtad. Tapi tidak terkeluar daripada Islam. Tapi dia orang Islam yang minum arak. Dia orang Islam yang berzina. Dia orang Islam yang buat macam-macam benda dosa. By the time segala dosa dia sudah ditebus dalam neraka, malaikat kata kat dia, okay now sila ke syurga. Dalam hadis Nabi kata, dia tanya balik. Dia kata, betul ke aku nak pergi? Dia pun dah give up dah. Aku ni pakai tang ni dah tak pergi mana dah. Tiba-tiba hari ni hang pergi ke syurga. Dia tanya balik, betul ke aku boleh pergi syurga? Ada lagi kah tempat aku di sana? Dia tanya. Pasal otak dia masih duk fikir macam atas dunia. Dia duk fikir macam atas dunia. So dia tanya, dia kata kalau aku pergi ni, ada lagi kah tempat dekat aku di syurga? Disuruh dia pergi tengok dulu tempat hang di sana. Dia tanya lagi. Dia kata tak, kalau pergi sungguh, ada lagi kah tempat? Dia tanya. Pergi. Dikatakan kepada dia, ni hak last ni, nak masuk syurga last kali ni. Dikatakan kepada dia, tempat hak duk tunggu hang dalam syurga tu, lebih besar pada dunia hang duduk itu ni. Bukan lebih besar pada rumah hang duduk dah. Lebih besar pada dunia ni. Kalau untuk orang yang last masuk dalam syurga, disediakan tempat yang lebih besar pada dunia, hak masuk awal nu Allahu Akbar tuan-tuan. Allah ni, dia duk tunggu, dia nak reward kita. Dia nak bagi balasan dekat kita atas ketaatan kita kepada dia. Duk tunggu nak bagi ni. Sampai orang yang macam ni dilayan sebegitu rupa. Luahnya rahmat Allah. Rahmat ni maksud apa tuan-tuan? Belah kesian. Luahnya belah kesian Allah kepada hamba-hamba yang dia buat, yang dia jadikan di atas dunia ni. Maka dalam hadis tadi, dia kata, qala Nabi SAW, qad aflaha man aslam. Nabi kata, untunglah orang yang jadi orang Islam di atas dunia ni. Wa ruziqa kafafan. Dia menjadi orang Islam yang direzekikan kepada dia rezeki yang mencukupi. Kafafan, cukup. Kalau Tuhan bagi dekat dia 3,000 sebulan, 3,000 cukup untuk dia. Beruntung dia. Dia bukan satu orang manusia yang tamak, yang 3,000 tidak cukup, mau 30,000, 30,000 tak cukup, mau 100,000. Maka untuk nak memenuhi nafsu serakah dia ni, dia sanggup membujang lalu melentang patah kerana nak cekau ambil 30,000 sebulan. No. Tapi Allah bagi dekat dia banyak mana pun, kafafan. Benda tu cukup bagi dia. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Nabi kata, dan Allah jadikan hati dia ada sifat qana'ah.
Qanaah ni maksud dia apa tuan-tuan? Cukup. Apa yang Tuhan bagi cukup. Sifat cukup dengan pemberian Tuhan tu, itu dia panggil sifat qanaah. Dia adjust kehidupan dia sesuai dengan pendapatan dia. Allah bagi dekat dia jadi orang Islam, Allah bagi dekat dia rezeki yang mencukupi, dan Allah bagi dekat dia sifat qanaah, sifat lega dengan apa yang Tuhan bagi dan bersyukur atas nikmat Tuhan. Beruntung orang itu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman hudiya ila al-Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bih." Atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Daripada Fadalah bin Ubaid. Fadalah ni sahabat Nabi. Daripada Fadalah bin Ubaid, dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata, "Tuba liman hudiya ilal Islam." Tuba ni maksud dia apa tuan-tuan? Orang putih duk kata apa? God bless you. Tuba tu maksud dia blessing. Blessing ni nak terjemah apa? Hai, masalah dia. Tuba ni maksud rahmat lah kot. Rahmat kot. God bless you. Dia kata, Allah rahmati hang. Allah kesian dekat hang. Tuba liman hudiya ilal Islam. Memang hang dapat rahmat Allah kalau sekiranya hang diberi hidayah untuk jadi orang Islam. Kalau Allah bagi dekat kita hidayah, kita jadi orang Islam, kita tak rasa kan tuan-tuan. Kenapa kita tak rasa? Anak-anak main Islam dah. Kita tak tahu nilai Islam tu, kita tak tahu. Berbanding dengan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, dapat Islam. Macam mana dia appreciate Islam yang dia dapat tu? Macam mana tu? Dan dia dapat Islam ni, kalau ibarat gelas kosong tu, Islam ni ibarat air yang tuang masuk tu. Dia rasa tu, air tu masuk sampai penuh gelas tu. Dia rasa benda tu. Dia rasa meter Islam dia naik tu. Dia rasa. Kita tak rasa benda tu. Kita bersyukur pasal beranak mai jadi orang Islam. Tapi kita bukan orang yang menghargai Islam yang Allah bagi kat kita. Maka Nabi kata, "Tuba liman hudiya ilal Islam." Memang untung, memang mendapat rahmat Allah siapa yang dapat hidayah jadi orang Islam. Wa kana 'aishuhu kafafan. Dan Allah bagi dekat dia kehidupan dia ni cukup. Dia tidak pernah rasa tak cukup. Apa yang Allah bagi kat dia, dia rasa cukup. Wa qanna'ahu Allahu bih. Dan Allah jadikan rezeki dia tu memadai bagi dia. Dia tidak tamak lagi kepada yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan hayatan tayyibah, dengan yang dikatakan hidup yang baik, hidup yang berkualiti. Itu sebab tuan-tuan, kita bila pergi Mekah, kita nak minum air Zam-Zam. Okey? Apa doa kita baca bila kita nak minum Zam-Zam? Kita dah sampai dah sana, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah kan, kita dah minum dah air Zam-Zam ni. Apa doa yang dibaca ketika nak minum Zam-Zam, nak minum air Zam-Zam ni? Kalau dalam hadis, dia kata, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam ni tuan-tuan, dia mengikut apa niat orang yang minum. Dia kata, "Fa in syaribtahu tastashfi syafakallah." Siapa yang masa nak minum Zam-Zam tu, niat dia nak minta Allah bagi sembuh daripada sakit, Allah akan sembuhkan dia. Nabi bagi tahu dekat sahabat benda ni. Dia masa nak minum Zam-Zam, dia ingatlah hati dia, "Ya Allah, mudah-mudahan aku minum air yang penuh barakah ni, bagilah aku lega daripada sakit aku." Dia kata apa? Syafakallah. Allah akan legakan dia. Wa in syaribtahu musta'idhan a'adzakallah. Kalau satu orang tu minum Zam-Zam dengan niat nak minta berlindung daripada satu-satu benda, Allah mintalah ni, aku nak minum ni, minta aku lindung daripada, Allah akan lindungi dia daripada benda yang dia ingat tu. Wa in syaribtahu litaqta'a dhama'aka qata'ah. Tapi kalau dia niat nak minum Zam-Zam ni kerana nak bagi hilang dahaga, Allah bagi hilang dahaga dia. Dia kata, qala wa kana Ibnu Abbas idza syariba ma'a Zamzam. Dia kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas tuan-tuan? Pupu Nabi.
Bapa dia Al-Abbas, dua beradik dengan bapa Nabi, Abdullah. Maka Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ni pupu Nabi. Sepupu Nabi yang kata Ibnu Abbas ini, ulama besar, sahabat besar Nabi SAW ini, idza syariba ma'a Zamzam, bila dia nak minum air Zamzam, qala, dia akan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ibnu Abbas, dia nak minum, dia nanti minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ni nak minum air Zamzam ni. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ilmu aku ilmu yang bermanfaat. Ternyata Ibnu Abbas cukup hebat ilmu, tuan-tuan. Dia cukup banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rizqan wasi'an. Ibnu Abbas minta kepada Allah, ya Allah, mintalah rezeki aku diluaskan. Tuan-tuan, bagi tak bagi tuan-tuan jadi orang yang rezeki luas? Bagus. Dengan duit banyak kebajikan kita boleh buat. Wa shifaan min kulli da'. Dia minta, ya Allah, bagilah aku sembuh daripada segala penyakit yang lain. Allah Subhanahu wa taala anugerah kat dia. Apa yang dia duk minta, yang dia niat masa nak minum tu, semua dapat ke dia. Dia minta ni kerana dia nak ambil hayatan tayyibah dalam hidup dia. Baik, firman Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan lagi kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, balas akan mereka itu, akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik daripada barang yang mereka itu berbuat amal kebajikan di atas dunia. Kalau kita atas dunia, kita biasa infak RM10, Allah akan make sure, dia akan pastikan balasan kita esok atas RM10 itu jauh lebih baik daripada RM10. Kita bagi RM100, Allah akan pastikan kita akhirat esok dapat jauh lebih besar daripada RM100. Tidak ada manusia yang buat baik dibalas timpal. Tak ada. Dia buat baik, dia akan terima balasan jauh lebih besar dan lebih baik daripada apa dia buat di atas dunia ni. Firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang ni dia berkaitan dengan muqaddimah kita tadi. Muqaddimah kita baca tadi, hadis-hadis cerita suruh kita ni supaya rajin berta'awuz. A'udzu billahi minasy syaitan. Tadi ni. Kan? Lupa lah Pak. Tadi nak kena baca balik ke apa? Hadis tadi ni cerita supaya kita ni selalu mau duk zikrullah, mau duk ingat, mau duk zikir nama Allah, dan mau selalu duk minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mai dalam ayat ni dia kata apa? Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Maka apabila engkau nak baca Quran, maka terlebih dahulu minta berlindung olehmu dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Sebab orang bila dia nak quote ayat Quran, dia start dengan apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Dia start macam tu. Pasal apa dia start dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim? Sebab perintah Allah dalam Quran. Ulama sepakat mengatakan membaca a'udzubillah ketika nak membaca ayat-ayat Quran itu sunat hukum dia. Itu sunat. Artinya, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Firman Allah, innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahawasanya syaitan itu tiada baginya kekerasan atas segala orang yang beriman. Itu dia. Tuhan bagi tahu dalam ayat ni, siapa yang selalu duk minta berlindung dengan Allah daripada syaitan, syaitan tak boleh buat apa kat dia. Dan tadi, siapa tadi? Salah satu hadis yang kita baca, 6 hadis kita baca tadi tu, salah satu dia apa dia tadi? Nabi duk dengan Sulaiman bin, lupa lah. Sulaiman bin Akhlaqan. Akhlaqan itu Sulaiman zaman Piramli. Sulaiman bin Akhlaqan. Jadi tadi Sulaiman bin Surat. Kan? Lupa lah. Ingat Akhlaqan. Hak Piramli habang tu dia lagi ingat daripada kita baca ni. Nabi duduk dengan Sulaiman bin Surat ni. Duduk. Apa jadi tadi? Dua orang sudah bergaduh. Sampai membawa kepada apa? Maki.
A maki B, B maki A maki B. Sampai muka jadi apa? Merah menyala. Sampai orang tengkuk jadi apa? Jadi cekang. Nabi duk tengok benda tu. Nabi kata dekat sahabat ada ni, Nabi kata aku ada satu kalimah yang kalau dia baca kalimah ni, marah ada kat dia tu nanti lari pergi. Nanti hilang kemarahan dia. Nabi kata apa? Baca a'udzubillahi minasyaitan. Mana ada ni rajim? Tadi tak ada ni rajim. A'udzubillahi minasyaitan. Dekat tu ya. Memandai-mandai tambah ini masalah. Kan yang tadi ni. Dia kata a'udzubillahi minasyaitan. Dekat tu ya. Nabi abang tadi dalam hadis tadi. Jadi kalau nak tengok ustaz, kalau kita tambah ni rajim boleh tak? Tambah tak salah. Pasal apa? Memang dia ada juga. Riwayat yang mai baca sampai dekat tu, dia ada riwayat baca sampai syaitan sahaja. Kan? Sama lah. Orang kadang, orang jangan buat main-main tuan-tuan. Orang zaman lah ni very particular. Kan? Saya baca di Padang Temusu kot baru ni. Kan? Yang kita baca cerita kata wirid lepas semayang. Okey? Wirid lepas semayang. Lepas pada Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di antara yang Nabi biasa baca selepas bagi salam apa dia? Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada orang telefon saya tanya, Ustaz, kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumit, kita masuk. Boleh tak boleh? Nampak? Ni orang hadu dengar Zoom kuliah ni macam-macam tuan. Hak dengar tak tahu apa buat dah. Hak dengar dan dia very particular buat dah. Dia kata saya dengar malam tu ustaz, ada sekali ustaz baca ada masuk yuhyi wa yumit. Ada sekali ustaz baca ustaz tak sebut yuhyi wa yumit. Dia kata hak mana satu yang betulnya? Ada ke tak ada yuhyi wa yumit? Ya tuan. Buat pasal. Kan? So kita kena terang kat dia. Ada beberapa riwayat. Okey, ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi sebut yuhyi wa yumit. Ada riwayat yang tak sebut. Nabi kata yuhyi wa yumit. Okey? So, ulama buat satu conclusion. Sebut pun tidak salah, tidak sebut pun tidak salah. Yuhyi wa yumit. Kalau tengok dalam fatwa bin Baz, mufti Saudi, yang kontroversi ni, dia pun kata macam tu. Dia kata yuhyi wa yumit, sebut tak sebut tidak jadi kesalahan. Dia kata. Nampak tuan? Macam tu punya doa. Ni pun tadi, dia kata apa? Nabi bila tengok dua orang duk bergaduh, duk lawan maki, Nabi kata aku tahu kalimah yang kalau baca, marah ni nanti hilang. Okey, apa dia? A'udzubillahi minasyaitan. Dekat tu ya. Ada kawan berik tak makan, ni rajim. Dia tambah. Ya tu ni rajim. Tu buat nak baca ayat Quran. Dia baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Tapi kalau dia berik tak makan, dia pergi sebut ni tak apa ke? Tak apa, tidak jadi kesalahan. Okey. Baik, bila Nabi kata lagu tu, Syekh ni lari pergi habang dekat kawan yang marah ni. Dia kata ni Nabi beritahu hang mau baca macam ni. Dia pun baca-baca, hilang marah dia. Terus dia kata awaklah aku jadi macam ni. Dengan kawan aku boleh bertengkar sampai macam ni. Gila ke aku ni? Nampak tuan-tuan? Berkat kalau kita ikut apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, so di sini Tuhan kata innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya syaitan itu tiada baginya kekerasan atas segala orang yang beriman. Kekerasan maksudnya apa? Dia tak boleh kontrol kita. Kalau kita selalu duk sebut a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau kita selalu duk sebut macam tu, syaitan tak ada ruang nak main kontrol kita. Itu maksud dia nak abang. Dan orang yang atas Tuhan mereka itu, mereka berserah dan bertawakal. Orang yang selalu duk sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, maksudnya dia orang yang sentiasa duk tawakal dengan Tuhan. Syaitan tak boleh nak kacau dia. Artinya, dia kata syaitan tiada upaya untuk menipu orang yang mukmin dan orang yang berserah diri kepada Allah. Kerana tiada boleh langkah suruh Allah
dan tegah Allah. Karena orang ni dia duk jaga, dia sentiasa duk sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah, minta lindung daripada syaitan. Dia duk sebut minta Allah protect dia. Allah protect dia, Allah akan protect dia. Dan bila Allah protect dia, syaitan tak boleh masuk lagi nak kacau dia, nak ganggu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Dan kekerasan syaitan ataupun kontrol syaitan itu adalah ke atas segala mereka yang beri perintah mereka itu akan dia oleh syaitan. Orang yang syaitan boleh kontrol dia adalah orang yang memang dia biar diri dia syaitan kontrol. Dia tak pernah biar lidah dia duk sebut subhanallah, lidah dia tak pernah sebut alhamdulillah, lidah dia tak pernah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maknanya dia tidak ada pendinding. Dia tidak ada satu protection pada diri dia. Maka syaitan syaitan pegang diri dia. Ini dia nak beritahu. Dan segala mereka yang mereka itu dengannya Allah Subhanahu Wa Taala itu syirik. Apatah lagi orang yang memang celek mata buat benda syirik sampai nak pejam mata tidung, dia duduk dalam kehidupan yang mengamalkan syirik. Orang macam ni memang syaitan pegang dia, dia tak boleh lari pergi mana. Artinya syaitan kuat ke atas orang yang macam ni. Dia tak bergantung kepada Allah. Dia duk kira dia aja. Agama tak mau dengar. Seminggu habis, sekali pun tak dengar. Ayat Quran, hadis Nabi, nasihat agama, tak dengar. Tak ada dalam jadual dia. Dalam rutin hidup dia, 24 hours, 1 hari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan ni, tidak ada peruntukan masa untuk nak dengar Quran dengan hadis Nabi. Orang yang macam ni, dia terdedah kepada syaitan main nak cekak dia. Jaga baik-baik, dia kata. Dan orang-orang yang syirik ini, yakni orang yang sembah asnam ini, memang akan menjadi mangsa syaitan semata-mata. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Ni ayat yang akan datang ni dia tinggi sikit. Dia akan mai cerita pasal usul fiqh. Cerita kata dia ada ayat Quran ni, ada ayat yang turun lepas tu dimansuhkan oleh ayat lain. Okey. Dia ada ayat Quran turun mai dimansuhkan oleh hadis Nabi. Dia ada hadis Nabi mai dimansuhkan oleh ayat Quran. Dia ada hadis mai dimansuhkan oleh hadis. Dia ada 4 macam mansuh. Quran dimansuhkan dengan ayat Quran yang baru. So ayat lama ni tak pakai dah hukum dia. Pakai hukum baru. Dia ada ayat Quran, kemudiannya dimansuhkan oleh hadis yang sahih. Mansuhkan apa yang Quran sebut. Dia ada hadis dimansuhkan oleh Quran. Dan dia ada hadis dimansuhkan oleh hadis. Benda ni ilmu usul fiqh dia panggil. Usul fiqh. Bila berlaku benda macam ni, puak-puak kapiak ni, dia guna isu ni. Dia kata apa? Dia kata takkan Tuhan turun satu ayat, lepas tu silap, cancel, umai ayat lain. Takkan ini kerja Tuhan. Nampak tuan? Nampak? Macam mana cerita orang kapiak ni, mereka guna isu tukar kiblat. Okey? Turun mai perintah, suruh menghadap Baitul Maqdis. Nabi SAW dalam tempoh masa sentiasa duk ada di Madinah 18 bulan. Sentiasa duk tengok naik ke langit, mengharapkan Allah turun mai perintah suruh menghadap ke arah Baitullah. Sampai Allah turun ayat Quran. Allah kata, Muhammad, aku tak sanggup dah nak tengok hang duk tunggu perintah supaya menghadap ke arah kiblat yang engkau sukai. Maka Tuhan kata, hadapkanlah muka kamu ke arah kiblat Masjidil Haram. Okey. Puak kapiang dan munafik guna benda ni. Oh, lepas tu jadi orang hak dah mati dah, yang dulu semayang menghadap Baitul Maqdis tu semayang dia pakai macam mana? Dia masuk pula jarum tu. Jadi geng yang kepiah longgak ni jadi kacau.
Dia sentiasa, daripada zaman tu sampai lah, geng Kepiah Longgak ni ada. Orang main kocak sikit ni. Kalau geng ni duk kena. Itu juga isu yang digunakan. Di ayat yang akan datang ni, dia nak main cerita tentang ayat yang dimansuhkan dengan ayat yang baru. Dia timbulkan persoalan ni. Takkan Tuhan, dia kata, takkan satu Tuhan boleh turun main satu perintah, cancel, buat main perintah lain. Takkan ini Tuhan, dia kata. Takkan Tuhan nak boleh buat silap macam tu. And then dia kata apa? Di ujung ayat tu, innama anta muftar. Dia kata dah, sebenarnya ni bukan cerita Tuhan. Ini cerita hang Muhammad. Ini bukan Quran, ni bukan daripada Tuhan. Hang yang duk reka ayat ni. Itu sebab hang habaq lagu ni, hang ubah balik. Mana confirm Quran ni hang yang reka. Ini isu yang dia cuba nak mainkan. Kita nanti tengok detail dia. Apa dia ayat yang diturunkan, kemudian dimansuhkan. Kita nanti tengok. Kan? Kemudian, insya-Allah ini cerita dia lepas raya apa semua esok ni. Kan? Dia nanti main pula kisah awal Islam. Sangat menarik. Kisah awal Islam ni. Man kafara billah ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat ni cukup menarik punya ayat. Tu nak abang kata, lepas raya, jadual mau duk pegang. Mai dengar ni apa jadi ni, dia akan highlight dekat kita 7 orang. 7 orang pada zaman fi bidayatil Islam. Pada zaman awal Islam dulu ni. 7 orang ni, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Khabbab, Suhaib, Bilal bin Rabah, Ammar, bapa dia Yasir, dan mak dia Sumayyah. Cerita daripada inti mai. Ni Islam yang kita terima hari ni, yang kita rasa sangat nyaman dengan Islam kita hari ni. Kita rasa sangat selesa. Kita jadi orang Islam ni sangat selesa. Kita duduk dalam comfort zone. Duduk dalam satu zone selesa. Jadi orang Islam di Malaysia ni, kita rasa selesa. Zaman awal Islam dulu ni, Islam nak mai dulu ni, masa Islam baru nak berkembang. Daripada Nabi Muhammad terima wahyu, nak pergi kepada orang ni. Dia mula dengan Khadijah. Dia ikuti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Takat 2 orang ni okey lagi. Khadijah siapa pun tak touch dia. Pasal apa? Pasal Khadijah perempuan, satu. Yang kedua, Khadijah bangsawan di kalangan Quraisy. Khadijah ni satu saudagar besar. Oleh kerana kedudukan dia macam tu dalam masyarakat, orang tak berani nak sentuh dia. Abu Bakar As-Siddiq, dia tak pernah kena satu ujian yang besar dekat dia. Pasal apa? Pasal dia orang besar. Dia daripada bangsawan Arab pada masa tu. Maka orang-orang Arab lain ni nak kacau dia ni, dia cuak. Kerana dia bangsawan. Tapi hak nama-nama berikut ni, Khabbab bin Arat, Khabbab bin Al-Arat. Apa jadi dekat Khabbab? Dia kebabkan dia. Khabbab bin Al-Arat ni, tuan-tuan dengar cerita dia nanti takut. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Apa jadi kepada Suhaib? Ni, kerana Islam ni, apa jadi dekat dia? Bilal bin Rabah. Masya Allah. Masya Allah. Kan dia pada buat viral cerita Bilal ni lepas Nabi wafat. Dia bawa diri sedih. Dia tak mau dah azan pasal Nabi tak ada. Tuan-tuan apa ya kan? Nanti kita nanti beritahu. Yang tu betul tak betul cerita tu kita nanti beritahu. Tapi cerita pasal Bilal ni, kita dengar menggerigih ni. Hati kita ni bila dengar ni menggerigih ni. Masya Allah, hebatnya Bilal bin Rabah ni. Tuan-tuan tengok ni, 3 beranak ni. Ammar, bapa dia Yasir, dengan mak dia Sumayyah. Apa jadi kepada 3 beranak ni? Islam yang mai kat kita hari ni adalah Islam yang tumbuh atas siraman darah mereka ni. So, kalau kita hari ni tidak tahu menghargai Islam yang mai kat kita atas pengorbanan teruk mereka ni, tak guna punya orang kita ni. Jadi insya-Allah lepas raya kita nanti tengok cerita tokoh-tokoh besar daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.